Assalamualaikum warahmatullahi. Semalaman jangan ikut tuan saya pergi bertemu seorang businessman jual beli dan juga sewa penyewa private jet. Tapi dia ni berasal dari Muar. Orang kampung ni Muar, jom tinjau. Salam ceria. Di Dubai ni macam-macam orang anjang jumpa. Orang Tajikistan, orang Syria, orang Mesir, orang India, orang Emirat, orang Iraq dan lain. Sebab dasar JSPH ialah silaturahim, ziarah, dakwah, tijarah. Sebab itulah boleh bertemu Imam Bangladesh baru ni. Sebab nak bersilaturahim. Orang datang ke perkemahan kita layan lah semuanya. Ada juga anjang jumpa orang Malaysia, ayahnya orang Tunisia, ibunya orang Sarawak, berketurunan Afghanistan. Tapi semuanya tak sama bila jumpa dengan orang Muar. Orang kampung ni, orang Muar di sini. Tuan Nasruddin ajak jumpa seseorang di restoran Nur Malaysia Dubai. Dia orang Muar, orang Bandar Muar, orang kampung je, Kampung Tengah Bakri. Dia ni terlibat dengan bisnes, bukan jual mi siput atau mi Bandung Muar ke, asam pedas Muar ke, rojak petis je, tapi jual beli private jet. Ya benar. Orang lama Muar tentu kenal atau mungkin kenal Datuk Muhammad Razikin Zainal Abidin. Kalau anjang belajar di high school Muar, Datuk belajar di St. Andrew. Cuma generasi berbeza. Anjang ni umur setahun, Datuk 62. Sangat mahir dengan perniagaan berkaitan jet peribadi, sama ada pembelian atau sewa menyewa. Bukan kaleng-kaleng punya ni. Rasa pelik juga macam mana Datuk ni boleh kuasai bisnes ni. Kagum dan bangga pun ada bila orang Muar boleh berada di tahap sebegini. Sebagai COO kepada OUP Group of Companies, Datuk boleh ceritakan tentang jet peribadi mana yang sesuai untuk keperluan JSBH, perjalanan jauh atau dekat, kapasiti penumpang, barang yang boleh dibawa, penyelenggaraan, penyewaan ruang parking yang sesuai, kos-kos melibatkan pembelian, maintenance, parking dan lain. Begitu juga airport, penerbangan ke area-area yang berisiko dan lain-lain. Pendek kata, yang banyak kata ni orang pendek kan ni. Pendek kata, banyak perkara yang Datuk boleh jelaskan pada Tuan Nasruddin dan tim JSBH berkaitan pembelian dan penyewaan jet peribadi ini. Beliau juga menghormati Tuan Nasir yang juga mempunyai maklumat berkaitan pesawat peribadi. Bila Tuan Nasruddin menceritakan ada pemilik private jet menawarkan JSPH meletakkan RM 1 juta di syarikat mereka dan boleh menggunakan jet peribadi dan menggunakan lain-lain kemudahan. Respon Datuk, inilah yang saya buat. Ditambah lagi dengan maklumat Datuk berkaitan pemilikan hartanah di UAE. Menurut beliau, Tok Syekh Dubai yang kaya raya sekarang perlukan cash. Mereka menjual hartanah dan membeli emas. Lepas tu mereka jual hotel-hotel dengan harga yang murah. Datuk anjurkan JSBH membeli hotel 5 bintang di Fujairah kerana hartanah ini akan naik harga selepas 3 tahun jika COVID selesai. Kalau dalam pemilihan kereta ada test driving, bagaimana dengan pemilihan private jet? Ya, tim JSBH perlu naik pesawat pribadi ini untuk mendapatkan pengalaman. Bukan masuk pesawat di airshow saja, tapi benar-benar terbang untuk mendapatkan pengalaman sebenar sebelum membeli atau menyewa pesawat pribadi ini. Datuk nampaknya seronok dengan hidangan ikan masak asam pedas di restoran Malaysia dan biasa datang ke sini. Datuk juga bincang tentang lain-lain bisnes ataupun lain-lain peluang perniagaan seperti ternakan ayam dan sebagainya. Selepas pertemuan dan menyambut saudara, kami bergambar beramai di hadapan kaunter restoran dan bersorai. Tuan Nasruddin Muhammad Ali menjemput Datuk ke Villa JSBH untuk jamuan pada malam ini. InsyaAllah pertemuan dan perbincangan dengan Datuk akan diteruskan dari masa ke semasa ikut keperluan. Tengok, kerana mencari private jet, JSBH berjumpa dan berkenalan dengan ramai orang yang mempunyai bermacam-macam latar belakang dan pengalaman. Malam esok pula JSBH ada show di Pavilion Thailand. Joget-joget di stage pun JSBH dapat jalin hubungan dengan orang Thailand yang beragama Buddha. Yang penting semuanya dalam suasana mempamerkan syiar Islam pada pakaian dan lirik yang mendidik jiwa. Semuanya kerana JSBH ingin terapkan silaturahim, ziarah, dakwah, tijarah. Praktik begini telah lama bermula sejak zaman Rasulullah, lagi malah sepanjang zaman. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat menonton.
Best Buy Falcon lah. Falcon, kira in term of economic wise, Falcon. Sebab tu saya punya fleet Falcon. I boleh ambil Gulfstream. Tapi masalahnya, because dia tahu dah kapasiti dia 12 seater. I can get 40. Bila kita bisnes, dia ambil 40 ataupun 18 kan. Tapi kalau macam 18 sampai 30 juta, aku boleh beli 2 biji. 2 biji mereka mana? Kita dah buat. Banyak orang saya, asal tak ambil? Kapten saya, Kapten Malaysia, ambil Airbus. Kau bawa Airbus. Sebab dia kan, bawa Airbus. Dia nak Airbus lah. I said, I want economic. Aku dah bayar parking. Aku nak makan, turun pun makan. Kan, dekat dalam. Itu libat immigration tak payah immigration lah tu. Dia Tapi kalau tuan airport tak ada nak keluar, tak ada immigration. Dua lah keluar. Boring tu je. Boring tu. Biasa kalau pergi 6 jam, you on engine, okey lah. Tapi kalau overnight, dulu hotel laptop. Keluar, airport ada hotel kan. Itu je. The advantage is that you have your own privacy. Itu saja. Soalan ke tak pergi mana ke. Dan barang kargo juga bawa masuk sana. GISP Holdings mempunyai 15 buah rangkaian anak syarikat, iaitu GISP Mart Sdn Bhd, GISP Bakery Restaurant and Catering Sdn Bhd, GISP Industries Sdn Bhd, GISP Distributors Sdn Bhd, GISP Travel and Tours Sdn Bhd, GISP Medicare Sdn Bhd, GISP Poultry Sdn Bhd, Ni dia punya industri. Okay. Kalau parent ni, dia kena tengok kita holistik lah. Holistik dia. Kita bagi makan ayam, makanan bagi ayam tu halal agak-agak. Dia tahu tak daripada apa dia. Tulang. Darah, protein darah tu. So you have to think about those things. Ya kan? So kalau kita tahu kira kalau kita bagi makan ayam, memanglah tengah orang kata okey dah. Boleh makan kan? Tapi kita dah tahu origin of the food is like that. So kita dah tahu buat forensic science. You buat kilang makanan ayam. Buy. Okay. Then you produce ayam. Then you sell. Dah tahu dah origin halal. The whole thing is Allah akan balas. It's like that. Kalau kita tahu source kita ni was-was, kita beli ayam juga. Ini jual. Apa jadi? Syubhat sama lah kita menyambung. Kita menyambung. Hakikat itu subhat. Itu saya baik dari segi fikiran saya cetek lah. Macam sekarang ni, ada orang kat sini, kat Saudi ni, dia beli kambing dekat Pakistan. Kambing, dia ekspor balik ke sini. Kat sana murah. Bela dulu kat sana. Labor cost. Patutlah bila pesan haji datang dari Pakistan beli juta-juta kambing tu pasal. You masuk Afghanistan, sama juga.
Anda boleh bagi kambing biri-biri. You bela buat saya kawasan luar. Then you get you process it. Simple je. It's not rocket science. Modal berapa ekor? Berapa ringgit? Hantar. Okay. Buat kandang tu. Kita kena ada sains lah. Sihat, haji, bodoh lah kita kena dia. Makanan dia, package dia. Then you can do export balik. Kau ikut name. Kau berapa banyak negara kan? Proses bagi SG kambing pure under Islamic law and syariah compliance.